Testing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya mulakan pengurusi ahli jawatan kuasa Surau Pedas Perdana. Seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua tuan-tuan? Baik. Yang pertama-tama sekali, marilah sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ke atas diri kita, ke atas keluarga kita yang dikurniakan, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, kami benar-benar akan tambahkan kepada kamu. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi hari ini kita dah berada pada 19 Rabiul Akhir. Rabiul Akhir. Dalam bahasa Arab ni ada dua. Satu Rabi', sebutan dia Rabi' al-Akhir dengan Rabi' as-Sani. Rabi' kita biasa sebut Rabiul Akhir lah. Tapi Arab ada juga sebut Rabi' as-Sani, Rabi'us Sani. Rabi' yang kedua. Kalau Rabi'ul Akhir, Rabi' yang last. Rabi' pertama, Rabi'ul Awal, Rabi'ul yang terakhir, akhir. Rabi' yang pertama ada juga Rabi' as-Sani, Rabi' yang kedua. Cuma para ulama tak suka sebut Rabi' as-Sani, Rabi' yang kedua, sebab nanti orang ingat akan ada Rabi' yang ketiga, Rabi' yang keempat. Jadi dia tak suka. Lebih suka untuk Rabi' al-Awwal dengan Rabi' al-Akhir. Jadi hari ini 19 Rabi'ul Akhir bersamaan dengan 14 November. Bersamaan dengan lagi 5 hari nak mengundi. Macam mana tuan-tuan? Semangat? Nampak semangat, bendera banyak naik kawasan ni. Pertama sekali kita panggil anak kita balik mengundi. Kau balik mengundi. Jangan kata tak ada duit minyak lah, sibuk lah. Itu tanggungjawab engkau. Balik mengundi. Nanti dia tanya pula, ada duit minyak tak? Kan? Yang tu soalan biasa. Sebab kita ini diajar daripada dulu lagi, iaitu ada duit minyak. Jadi benda ni tak betul tuan-tuan. Patut dibuang pun daripada masyarakat kita. Tak betul. Tanggungjawab tidak perlu dibayar. Yang kedua pula, duit minyak ni, duit minyak tu siapa beri? Kerajaan ke beri? Parti yang bertanding yang beri duit minyak. Jadi ada unsur rasuah di situ. Jadi benda itu adalah benda yang tak betul dalam masyarakat dan sepatutnya kita buang. Tak, kau balik, suruh anak kita balik, ada kau minyak, tak ada kau, sebaiknya jangan ambil lah duit minyak tu. Balik sebab tanggungjawab. Tanggungjawab kita balik mengundi. Jangan diajar benda yang tak betul. Okey. Tapi tak apalah, dah lama buat. Dah lama kau, baru kau, benda tak betul, jangan amal. Baik, sebab apa tuan-tuan? Buruk akibat dia. Nanti di akhir nanti, apabila kita ajar bagi duit minyak, perlu ada duit minyak, nanti parti-parti yang bertanding ni esok, bila dia memerintah, dia kena cari duit. Mana dia nak ambil duit? Projek kerajaan. Mana dah dapat projek kerajaan tu? Siapa punya duit? Duit rakyat. Jadi masuk dalam tabung parti, kan? Sedangkan tak boleh, kan? Dan siapa yang minta, dia bukan nak buat benar kerja tu, tapi rakyat duk minta duit minyak. Kerja rakyat minta duit. Jadi parti-parti yang bertanding sok ni kena banyak duit. Yang tu benda yang salah tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan nak undi siapa ni? Mana boleh undi itu rahsia, kan? Mana boleh bagi tahu, kan? Okey. Tahu dah, kan? Lama dah, berapa kali mengundi dah, kan? Rumah naik bendera, kan? Jadi tahulah kita dia nak undi apa pun. Tapi tuan-tuan pilihan raya kita ni, dia bukan kita ni yang pilih Perdana Menteri, bukan. Yang pilih Perdana Menteri siapa?
wakil rakyat yang kita pilih tu. Dia yang pilih. Ini sistem yang diamalkan oleh British. Yang kita tiru sistem ni. Saya ingat Amerika pun tiru benda yang sama, iaitu Amerika pun maknanya dia pilih wakil-wakil daripada kawasan, wakil daripada kawasan tu yang akan pilih presiden dia. Sama juga dengan kita. Wakil rakyat, parlimen yang kita undi tu yang akan pilih Perdana Menteri. Jadi ada dua bondo lah. Yang pertama sama ada kita bukan pilih, kalau kita pilih calon, kalau kita pilih calon maknanya yang atas tu tak tercapai lah apa yang kita nak, kan. Kadang calon ni tak bagus, tapi dia mewakili parti yang seorang lagi presiden yang bagus. Jadi dia ada banyak bondo lah. Tapi ala kulli hal tuan-tuan, pilihlah yang bijak. Ini kita cerita sikit pasal cara-cara Umar Ibn Al-Khattab. Umar Ibn Al-Khattab macam mana dia nak pilih gubernur. Umar Ibn Al-Khattab ni khalifah negara orang Islam. Khalifah negara orang Islam ni dia Saudi, Arab Saudi tu. Lepas tu Syria, Lebanon. Jadi dia banyak negara. Dia khalifah banyak negara. Jadi dia nak pilih gubernur tu, macam mana Umar pilih gubernur-gubernur. Letak seorang dekat Syam, letak seorang dekat Faris, Parsi. Macam mana dia letak. Jadi antara ciri-ciri yang Umar pilih, nombor satu sekali, kalau dia nak lantik seorang-seorang gubernur ni, macam kita lah nak pilih wakil rakyat kan. Ciri nombor satu, al-quwwah wal amanah. Al-quwwah wal amanah, yakni berkemampuan. Maknanya dia ni ada idea, boleh buat kerja, mampu dan boleh buat kerja. Tu quwwah. Yang kedua, amanah. Amanah maksudnya dia bukan dapat projek, fikir mana kawan-kawan saya nak beri projek ni. Bukan. Amanah ni beri kepada orang yang berhak. Itu maksudnya. Al-quwwah wal amanah. Nombor satu, Umar akan pilih orang-orang yang macam ni. Okay. Nombor dua, Umar akan pilih orang yang ilmunya, maqamul ilmi fit tawliyah. Orang, kalau dia nak pilih orang tu sebagai gubernur dia akan pilih orang yang ada ilmu, yang pandai. Contohnya yang seperti mana yang dikisahkan oleh At-Tabari. At-Tabari, sesungguhnya Amirul Mukminin apabila dia kumpul tentera, contoh macam mana Umar nak pilih seorang ketua dalam tentera itu, dia akan jadikan di kalangan mereka itu seorang ketua yang ahlul fiqhi wal ilm, orang yang pandai fiqh, maksudnya dia faham hukum hakam agama dan dia ada ilmu. Okay. Ciri nombor satu tadi, pandai, mampu dan juga amanah. Nombor dua, ada ilmu. Ciri nombor tiga, apa yang Umar pilih lagi? Ahlul wabar wa ahlul madar. Dia tengok kawasan. Ahlul wabar, maknanya kalau dia kawasan kampung, dia pilih di kalangan orang kampung. Ahlul madar, dia akan pilih di kalangan, kalau madar ni maknanya orang bandar, dia akan pilih orang bandar. Dia tak boleh orang bandar jadi ketua orang kampung, tak boleh. Sebab dia tak faham cara hidup beza. Okey. Jadi itu antara ciri-ciri. Nombor 3, ada 7 ciri-ciri saya nak share 8. Nombor 4, calon tu juga dia pilih mestilah ar-rahmah wasyafaqah 'ala ar-ra'iyah. Calon yang dia pilih itu mestilah orang ini sayang, bersifat rahmat, kasih sayang terhadap ra'iyah, terhadap orang bawah dia. Dia tak boleh mulut kasar. Engkau siapa? Kan? Eden YB sini. Yang tu jangan lantik. Umar takkan lantik orang macam tu. Dia mesti syafaqah, mulut dia baik. Cakapnya baik, kan? Tapi hati dia kita tak tahulah. Tapi mulut pun dah jahat. Macam mana nak lantik? Itu tak mungkin. Nombor 4, rahmat. Dan nombor 5, Umar dia tidak akan melantik seorang pun gubernur itu, ataupun orang-orang yang berjawatan di kalangan ahli keluarga dia. Dia tak akan lantik kaum kerabat dia. Jadi ada satu kawasan, ada satu jawatan kosong pada zaman Umar. Lalu Umar tengah carilah siapa nak letak dekat sini. Lalu ada orang cadangkan, ana wallahi adulluka alaihi, demi Allah aku akan tunjukkan kau orang yang kau boleh lantik. Lalu orang itu dia cadangkan Abdullah bin Umar. Siapa ni? Anak
anak Umar kan. Jawatan kosong ni kita isi dengan anak kau lah khalifah. Apa Umar bagi tahu dekat orang tu? Qatalakallah. Semoga Allah bunuh engkau. Dia marah kan. Kau jangan cadang kaum keluarga dia. Jadi begitu jujurnya Umar bin Khattab. Okey, nombor 6. Umar takkan lantik siapa yang minta jawatan. La yu'ti man talabaha. Khalifah lantiklah saya jadi gubernur sini. Dia tak lantik. Sebab Nabi tak lantik orang macam ni. Umar dia ikut sunnah Rasulullah. Abu Zar minta jawatan kepada Nabi. Ya Rasulullah, bagi aku jawatan. Pada zaman Rasulullah Umar ni Rasulullah dah meninggal. Pada zaman Rasulullah Abu Zar minta jawatan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, kami tidak la nuwalli hadzal man sa'alahu aw kana harisan alaih. Kami takkan lantik jawatan ni siapa yang minta jawatan. Jadi Umar ikut sunnah Rasulullah. Umar tak lantik siapa yang minta jawatan. Tuan-tuan, lantiklah saya dengan yang tu. Tapi itu zaman Umar lah. Sistem hari ni kono calonkan di kan. Jadi tak apalah kan. Okey, tapi siapa yang mengendeng-endeng pun beriau-riau pun nak jawatan tu. Umar tak lantik. Nombor 7. Man'ul ummal min muzawalati tijarah. Umar nombor antara yang penting kaedah yang penting ni, Umar tidak membenarkan gubernur dia ataupun orang-orang yang berjawatan tinggi ni ada perniagaan. Dia tak worry. Okey. Kau jangan waktu orang lantik kau jadi wakil rakyat kau sibuk berniaga, jangan. Yang tu Umar tak bagi. Okey. Di samping itu Umar juga dia akan kira kekayaan. Dia akan kira kekayaan sebelum orang itu dia lantik jadi gubernur. Dia akan kira dulu berapa duit kau. Dia macam istilah hari ni apa? Isytihar tu. Jadi isytihar tu ini adalah apa yang diamalkan oleh Umar. You kena bagi tahu berapa banyak you masuk kerajaan. Kira ada 18 juta. Contohlah ni contoh. Masuk okey tak apa. Sebab sebelum tu dia mungkin menego. Sebelum dia lantik dia adalah menego. 18 juta. Masuk kerajaan dengan pegang jawatan gubernur ada 18 juta contoh. Keluar sok Umar dah nak lantik orang lain ataupun bubar parlimen contoh Umar akan kira balik berapa harta yang dia ada. Katakanlah sebulan gaji 20,000 contoh kan. 20,000 kira-kira. Tapi keluar je daripada jawatan tu tiba-tiba dia ada 100 juta contoh kan. Tak logik. Gaji ni dengan jumlah gaji ni awak tak boleh ada banyak tu. Umar akan rampas harta tu. Walaupun dia kata saya berniaga, saya ada berniaga, Umar kata ama wallahi, demi Allah kami tak lantik engkau untuk engkau berniaga. Itu kalau berniaga yang halal. Umar tak bagi. Apatah lagi kalau dia ambil rasuah kan. Ambil rasuah jadi banyak ratus juta, bilion harta dia. Yang tu lagilah Umar rampas. Itu antara benda kaedah yang penting Umar buat. Sebelum masuk kerajaan berapa harta kau, keluar kerajaan berapa harta kau. Kalau terlebih banyak mana Umar akan rampas. Okey, itu penting. Jadi mana-mana yang suka bagi tahu Umar berpolitik begini, dia patut buat macam inilah patutnya. Okey, nombor 8. Umar mensyaratkan kepada pekerja-pekerjanya apabila dilantik sahaja dia akan tulis satu surat kepada setiap gubernur yang dilantik itu dan dia akan bawa orang untuk saksikan. Dia akan tulis kat situ, hendaklah engkau Allah yarkabu bir zauna, jangan gubernur-gubernur aku ni seorang pun naik bir zauna ni maksud dia kuda yang mahal, kuda mahal. Jangan gubernur-gubernur ni waktu tu naik kuda kan. Jadi jangan gubernur aku tak boleh naik kuda. Cantik naik kuda boleh, tapi jangan naik kuda yang mahal. Jadi macam jangan kau nak belagak-lagak pun lah. Okey, itu Umar tak bagi tu. Jangan makan bonda-bonda mahal. Dan jangan tutup pintu. Yang ni juga benda yang serius. Umar tak bagi. Zaman tu diceritakan sehingga kan gubernur ni tak boleh ada pintu pun dekat rumah dia. Tak boleh ada pintu, ada langsir supaya rakyat senang nak jumpa.
Tapi bila zaman makin besar ni, ada musuh yang boleh, ada spy semua boleh bunuh dia, jadi okeylah. Tapi zaman Umar tu selamat lagi, tapi dia tak bagi pun governor ada pintu. Okey. Jadi begitu Umar. Kemudian Umar buat suruh orang tu bersaksi, lalu orang-orang ramai pun bersaksi. Yang tu antara kriteria Umar radhiyallahu anhu apabila dia melantik gubernur-gubernur, tuan-tuan. Jadi saya share sikit sebab bersempena dengan PRU ke-15. Jadi tuan-tuan, bukan mudahlah maknanya para sahabat. Sebab tu Nabi SAW dia kata, alaikum bisunnati, ikutlah sunnah aku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikut sunnah aku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang diberi petunjuk selepas daripada aku. Dia dah set the standard, standard dia tinggi. Jadi orang yang datang kemudian ni makin longgar. Tapi kalau kita nak balik pada zaman tu, wajarlah untuk kita tengok balik kaedah-kaedah Umar memilih seorang pemimpin. Ada tak pemimpin macam tu di kalangan kita ni, yang katanya kita lah orang Islam, kita taat Allah, taat Rasul. Yang tu kita kena cek balik. Baik tuan-tuan, habis mukadimah berkenaan dengan pilihan raya. Jadi hari tu kita last kali tajuk kita bincang hari tu adalah bab larangan pakai golang ataupun kain, yang kita harap gelang dan kain itu dapat halang kita daripada kono balo. Benda-benda yang kita pakai tu, kita harap pakai golang ni, pakai kain ni yang kita ikat pada tangan kita ke, pada leher kita ke, kita harap benda tu boleh hilang daripada balo. Benda itu wa anna dzalika minasyirk, benda yang siapa yang buat macam tu dia telah melakukan syirik, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kita dah baca dua dalil. Yang pertama sekali tentang firman Allah, dan yang kedua hadis berkenaan yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain. Nabi SAW lihat seorang lelaki pakai golang, lalu Nabi tanya apa benda tu, lalu orang tu cakap aku pakai ni sebab sakit. Lalu Nabi kata cabut golang tu. Sesungguhnya golang itu tidak menambahkan engkau, melainkan sakit lagi. Lalu Nabi tambah lagi, kalau kau mati dan bondo tu ada pada kau, sesungguhnya engkau tidak akan berjaya sampai bila-bila. Maknanya engkau tak boleh masuk syurga. Maaflah tak abada. Okey, jadi kita dah bincangkan juga berkenaan dengan hadis ni. Cuma hadis ini sanad dia dhaif, dhaif sikitlah. Tapi dijadikan hujah di dalam tajuk ini. Dan seterusnya hadis yang kedua. Hadis yang kedua juga sanadnya dhaif, daripada Uqbah bin Amir secara marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Okey, maksud dia apa? Maksud dia sesiapa yang pakai tamimah. Tamimah juga kita dah sebut, iaitu golang yang dipakaikan untuk budak-budak. Biasanya dia macam pangkal juga, tapi biasanya tamimah ni, Arab bila sebut tamimah maknanya dia pakai kat budak-budak supaya budak ni tak sakit. Arab dulu dia takut satu penyakit. Apa penyakit tu? Penyakit Ain. Penyakit Ain. Anak-anak kita ramai nama perempuan nama Ain kan. Ain, ada satu penyakit nama dia Ain. Di Arab cukup takut. Jadi pakailah ni. Nabi khabar siapa yang pakai ni, pakai tamimah ni, fala atammallahu lahu, nescaya Allah tidak akan sempurnakan dia. Maknanya apabila orang pakai tamimah, datang daripada perkataan tamma, menyempurnakan budak tu daripada sakit, Allah takkan sempurnakan benda tu. Tamimah. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu, dan sesiapa yang gantung wada'ah. Wada'ah ni juga dia macam, wada'ah ni bondo yang macam cengkerang di laut. Perasan? Kan ada orang ikat dengan tali, kulit korang, kulit lala, kulit apa tu dia gantung, dia pakai benda macam tu. Arab je ada, budaya tu ada. Siapa yang pakai ni dengan harap dia tak sakit ataupun dia boleh hilang
bala, nescaya Allah takkan bagi dia tenang. Allah takkan bagi dia senang. Dia harap bila pakai ni senanglah sikit, tak guna apa-apa bala, tapi bila dia pakai lagi banyak bala, Allah takkan bagi dia tenang. Fala wada'allahu lahu. Cuma hadis ini sanadnya sedikit dhaif lah. Okey, tak apa. Tapi ala kulli hal, benda ini sepakat para ulama, iaitu benda ini termasuk di dalam benda-benda yang syirik. Tuan-tuan. Jadi kita habis bab gantung. Gantung apa? Gantung apa? Tamimah. Gantung tamimah, gantung apa-apa yang kita harap benda tu boleh lindung kita, benda itu termasuk dalam syirik. Jangan buat. Kadang-kadang poi kat rumah budak ni sakit kan, pakaikan golang kat budak ni. Yang tu maksud hadis, jangan pakai, buang, campak benda tu. Tali kasut pun sama, tali kasut lah, apalah, gondam tali kasut lah, baling tali kasut dekat tiang elektrik lah, kan macam-macam lah tuan-tuan. Tak bagi tunjuk ke? Putih jari. Tak ada. Saya pun tak tahu apa reason di belakang arahan tu tak boleh tunjuk pelangi tu kan. Tapi ada hadis palsu tentang pelangi ni. Saya pun tak dapat nak ingat balik. Tapi apa-apa fahaman yang tidak ada asas dalam agama dianggap khurafat. Khurafat ni kepercayaan karut marut yang tak ada dalam asal daripada agama. Jadi kita buang benda tu. Termasuklah benda-benda tu. Okey. Ada soalan ni untuk gantai-gantai, golang-golang ni, tak ada tuan-tuan Kalau tak ada, kita masuk terus kepada bab macam mana? Tanam apa tu? Tanam. Itu sihir tuan-tuan. Itu termasuk dalam sihir. Sihir ni kita tak bincang ni, tapi ada dalam buku ni. Sihir, larangan membuat sihir. Okey, jadi kita masuk bab yang seterusnya, babun nahyi 'anil dzabhi li ghairillahi wa anna dzalika minasyirk. Bab larangan sembelih, menyembelih binatang. Kita sembelih binatang ini selain daripada Allah. Tujuan dia selain, maksud sembelih dekat sini bukan sembelih nak makan lah tuan-tuan. Sembelih, kalau kita sembelih hari-hari orang kat pasar tu sembelih nak, bukan yang tu lah. Ini cerita sembelih yang berbentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang taqarrub ni nanti kita bincang. Taqarrub ni kita sembelih binatang itu bertujuan nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada kita sembelih dekat kubur sekian-sekian sebab nak bayar nazar dekat Islam. Yang tu semua termasuk dalam larangan ni. Kalau kita nak sembelih makan bismillah, kita pun makan apalah kan. Okey, ini larangan wa anna dzalika minasyirk, dan sembelih selain tujuan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah, semuanya adalah syirik. Okey, firman Allah Subhanahu wa taala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Okey, yang kita baca tu sebenarnya dalam Al-Quran, surah Al-An'am, la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Okey, apa maksud qul inna salati wa nusuki wa mahyaya? Katakan wahai Ibrahim, qul dekat sini Allah Taala suruh Ibrahim kata, sesungguhnya salat aku, wa nusuki, perkataan dia nusuk. Nusuk tu sebenarnya, nusuk tu dalam bahasa maksud dia ibadah, tetapi dari segi syarak maksud dia adalah sembelihan. Kita menyembelih kerana Allah Taala. Katakan salat aku, sembelihan aku, hidup aku, mati aku, kerana Allah Tuhan sekalian alam. Okey, yang tu yang Allah Taala ajarkan kepada Ibrahim, dan Ibrahim ajarkan kepada kita, dan kita baca pun dalam salat kita. Apa sahaja amalan kita, lillahi rabbil alamin. Itu okey. Jadi kalau kita nak tahu, ada lagi firman Allah yang kedua di dalam surah Al-Kautsar, suratul Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami benar-benar telah memberikan engkau wahai Muhammad Al-Kautsar. Kautsar ini apa maksud dia? Banyak ulama bincang apa maksud Kautsar. Ada yang kata telaga, ada yang kata
macam-macam pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak Allah Taala bagi kepada Nabi. Dan saya pun pernah bagi tahu maknanya Kausar datang daripada perkataan Arab kathir. Kasir maksud dia banyak. Bentuk dia Allah Taala kata inna a'taina kal kathir, kami dah bagi engkau banyak. Tapi Allah kata Kausar, maksudnya banyak sangat kami dah bagi engkau ni. Okey, disebabkan kami dah bagi banyak, maka salli li rabbika wanhar. Salatlah kerana Tuhan engkau. Wanhar, dan buatlah sembelihan. Jadi kita nak tengok apa yang dimaksudkan sembelihan itu. Apa yang orang sembelih kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara umum orang sembelih kerana Allah Taala ini ada tiga. Bukan tujuan nak makan macam kat pasar tu, bukan. Yang sembelih kerana Allah ini ada tiga. Yang pertama kita panggil adahi ataupun udhiyah. Udhiyah nombor satu. Nombor dua, hadaya, ataupun orang kita kenal dengan dam, iaitu sembelihan waktu kita buat haji, dam, hadaya. Dan nombor tiga sebagai akikah. Tiga. Kita sembelih ni bukan sebab kita nak makan, tapi kerana nak mendekatkan diri kepada Allah, betul. Udhiyah tu sembelihan pada hari raya Aidul Adha. Adha tu udhiyah. Jadi sembelihan hari raya Aidil Adha. Yang kedua dam, dan nombor tiga akikah. Tiga ni kita sembelih kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi kita nak tengok dulu dam dulu. Dam. Okay. Dam ataupun Arab panggil hadaya, yang kita buat. Dam ni ada yang wajib dan ada yang sunat. Wajib dan sunat. Wajib bila? Wajib ini kalau kita pergi haji, kita buat haji tamattu'. Kalau kita haji kan ada haji ifrad, ada qiran, ada tamattu'. Tamattu'. Kalau kita buat haji dengan cara tamattu'. Tamattu' ni apa? Maknanya kita relax, kita pergi buat umrah dulu. Kita datang sebelum musim haji, kita buat umrah dulu, lepas tu kita pun dah bercukur, tahallul, lepas tu tunggu 8, kita pun start pakai ihram balik. Yang tu kita panggil haji tamattu'. Siapa yang buat haji jenis ni, yang relax-relax, tamattu' ni relax lah. Okey. Jadi dia kena buat dam secara wajib. Okey, yang tu kita dam kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dam wajib. Ada banyak lagi dam wajib ni. Kalau banyak antaranya kalau dia dihalang, contohnya dia dah pakai ihram dah, tiba-tiba flight cancel. Tapi dia tak pakai ihram kena pakai pada di miqat kan. Okey. Katakanlah dia dah pakai ihram, tiba-tiba dia dihalang. Macam Nabi dihalang apabila dia haji yang pertama tu. Haji pertama, lalu ada perjanjian Hudaibiyah. Kali pertama Nabi nak pergi haji, Nabi dihalang. Tapi Nabi dah pakai ihram. Lalu dia kena pusing balik. Okey. Tapi dah pakai ihram. So, macam mana nak buka ihram, kena bayar dam. Okey, yang tu adalah dam-dam yang wajib. Dan juga ada dam yang mustahab. Mustahab iaitu yang sunat. Okey. Pergi pula kepada udhiyah. Udhiyah maknanya sembelihan pada hari raya haji. Hari raya haji ni, sembelih pada hari raya haji ni sunat ke wajib, tuan-tuan? Yang kita buat korban pada hari raya haji tu sunat ke wajib? Majority para ulama kata sunat. Sunat. Tetapi ada yang kata wajib. Seperti mazhab Hanafi kata wajib. Wajib buat. Jadi sunat pun sunat yang berat lah. Sunat yang kalau mampu kena buat. Mampu kena buat. Paling kurang satu bahagian. Mesti buat kalau mampu lah. Okey, yang tu udhiyah. Dan yang ketiga akikah. Tiga akikah. So akikah ni sunat ke wajib? Dapat anak sunat ke wajib buat akikah? Majority berpendapat sunat, tetapi ada yang kata wajib. Sebab apa dia orang kata wajib? Sebab Nabi SAW sebut kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap budak
yang dilahirkan itu ditebus dengan akikahnya. Apa maksud ditebus? Kita kalau gadai barang, kita gadai, kita letak omeh, orang tu pun bagi kita 5,000. Kita nak tebus balik emas tu, kita kena bayar balik 5,000 tu lah kan. Kita bayar balik 5,000 tu kat dia, dia akan pulang balik. Jadi anak kita ini tak ditebus selagi mana tak bayar ataupun tak buat akikah. Tapi bukanlah maksud dia macam tu, macam tak boleh nak ambil budak tu kan, kau jagalah dulu sampai dia buat akikah. Taklah maksud dia. Maksudnya budak itu dengan akikah sangat berkait rapat. Sebab tu sebahagian ulama kata wajib tetapi majoriti kata sunnah, sunat untuk buat akikah. Jadi akikah untuk budak lelaki berapa ekor? Berapa ekor kambing? 2 ekor kambing. Akikah untuk anak perempuan seekor kambing. Tapi kalau dapat anak lelaki nak buat seekor je, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Alright. Okay, settle tentang sembelihan kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tak orang sembelih selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Adalah tuan-tuan. Seperti orang yang, saya pun tak tahu kes yang di Pulau Melaka, Pulau Besar, Pulau Besar lah kan, Pulau Besar Melaka. Kalau dia khabar, dia doa-doa makbul dekat Pulau Besar tu, dia kena bayar nazar, dia kena semulih dekat Pulau Besar tu, bawa kambing semulih, sebab nak berterima kasih kepada wali-wali di situ, yang tu termasuk di dalam amalan tu. Kita sembelih bukan kerana benda tu, tempat tu, orang tu tertentu. Aku sembelih sebab wali sekian, aku sembelih kerana Jibril pun tak boleh. Aku sembelih ini kerana Nabi Muhammad pun tak boleh. Sembelih kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita buat amalan-amalan, 3 amalan tu tadi kerana Allah Subhanahu wa taala. Alright. Settle. Apa lagi anak mustahibah? Okey, kita pergi pula kepada hadis. Hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih. Haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menceritakan kepada aku bi arba'i kalimatin, dengan 4 perkara. Pertama, la'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat sesiapa yang menyembelih selain daripada Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat sesiapa yang melaknat kedua ibu bapanya. Jaga-jaga tuan-tuan, melaknat kedua ibu. Jaranglah kita nak jumpa, tapi adalah orang yang laknat ibu bapa dia. Wah, hajar kau, dia marah dengan mak bapak. Allah laknat orang macam ni. Tetapi dia juga boleh berlaku melaknat ibu bapa ni apabila kita laknat orang lain punya bapa. Kan? Kita laknat bapa orang, lalu orang tu pun laknat bapa kita. Kan? Nabi tak bagi laknat ataupun kita maki bapa orang, sebab nanti orang tu maki bapa kita. Jadi seolah-olah macam kita saja nak buka pintu supaya bapa kita dimaki. Kita maki bapa orang. Yang tu pun punca kita dilaknat sebab kita saja maki dia. Dia pun. Jadi orang yang ni pun kena jaga. La'anallah, nombor 3, la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat sesiapa yang melindungi orang yang suka buat benda baharu. Muhdis. Muhdis ni maksud dia ada 2 maksud di sini. Muhdisan. Okey. Kalau dari segi agama, muhdis ni maksud dia orang yang melakukan perkara baharu di dalam agama. Contohnya dia cipta kaedah-kaedah ataupun dia cipta tauhid macam ni, kita nak beriman kepada Allah macam ni, yang tu termasuk dalam muhdis. Allah laknat orang yang lindung orang-orang macam ni. Dia tak apa ngajar sini, tak apa. Sebab saya wakil rakyat sini, saya lindung dia walaupun dia sesat. Allah laknat orang yang lindung orang-orang macam ni, buat benda-benda yang salah dalam agama. Allah larang. Dan yang kedua, dia juga boleh membawa maksud orang yang melakukan benda-benda yang jenayah ataupun yang menyerupai jenayah, lalu ada orang yang lindung dia. Yang tu juga termasuk dalam maksud hadis. Allah laknat orang yang
lindung muhdis, muhdis itu. Nombor 3. Dan nombor 4, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat sesiapa yang ubah manar, batu tanda bumi ini. Sesiapa yang ubah batu tanda bumi ini. Apa maksud dia? Contohnya rumah kita dengan rumah jiran ada batu sempadan. Batu sempadan. Kita tarik sikit nak buat pagar, kita lobbykan sikit bolah dia, kita buat pagar kita. Allah laknat orang-orang ni. Dan banyak orang bergaduh sebab benda ni. Jadi nak buat pagar, panggil orang yang pakar ukur dulu. Jangan sampai kita ambil hak orang tanpa kita sedar. Ataupun kalau tak ada duit nak panggil orang, kita buat banyak bolah kita, tarik bolah kita. Biarlah terlebih itu. Janji jangan ambil hak orang. Manaral ard. Jadi syahid ataupun fokus hadis tadi adalah apa tadi? Sesiapa yang sembelih selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk bab yang seterusnya. Ada tak manarul ard? Jadi kalau kita perasan, yang alih batu sempadan itu Nabi samakan dengan orang yang sembelih selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga samakan dengan orang yang melaknat mak bapak dia. Dan Nabi SAW samakan juga orang yang lindung dengan penjenayah ni. Jadi orang yang alih batu sempadan ataupun tarik batu sempadan lebih sikit, yang tu juga termasuk di dalam orang-orang yang maksudnya dosa dia sama, level dia sama besar. Jadi jaga-jaga tuan-tuan. Sebab tu kita kena panggil yang pakar. Kita ambil yang pakar. Kita tarik, sengit kan. Kalau tak disengajakan, dan kita, sebab tu kita kena make sure betul-betul. Maksudnya kita buat kerja tu bukan cincai-cincai kan. Kita macam lebih kurang lah, angin tolak kan, kita letak tali tu angin tolak, so kita pun tarik sekali. Jadi jangan buat kerja dengan berhati-hati, dengan sepenuhnya. Jangan sampai kita ambil, sebab kadang-kadang bila kita ambil hak orang tu, jiran tu tak kata apa, tapi hati dia sakit, kita akan tanggung dosa itu. Okey. Okey, kita masuk tajuk yang terakhir malam ni, iaitu larangan. Babun nahi. Jadi hari ni bagus sikit sebab kita boleh belajar 3 tajuk terus. Apa tajuk pertama tadi? Tak ingat. Gelang. Okey, golang. Larangan pakai golang, tamimah. Yang kedua apa? Sembelih kerana selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini kita masuk yang ketiga, larangan bernazar. Bernazar selain daripada Allah, wa annahu minasyirik, dan ia juga termasuk di dalam amalan syirik. Nazar ni apa tuan-tuan? Nazar ni dia macam janji jugalah. Dia macam janji, saya janji kalau saya menang, contohlah tuan-tuan. Tapi janji ni lebih kuat. Lebih kuat. Dia bukan setakat janji, saya janji, janji on the way, saya janji datang. Tak, dia bukan janji itu kuat. Janji yang macam nak dekat dengan, janji yang dicampur dengan sumpah. Macam itulah janji. Itu nazar. Tetapi dia tidak, kita tak bernazar dengan orang. Nazar ini kita janji bersungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nazar. Maksudnya kita janji, ya Allah, tahun ni aku akan pergi umrah. Yang tu maksud dia nazar, janji, ya Allah, aku janji aku nak pergi umrah tahun ni. Okey, jadi nazar ini terbahagi kepada 2 juga. Satu nazar yang makruh dan satu nazar yang sunnah ataupun mustahab. Nazar yang sunnah ataupun mustahab adalah nazar yang kosong. Ya Allah, tahun ni aku memang nak pergi umrah. Yang tu nazar yang kosong. Tak ada macam buat deal dengan Tuhan. Nak tarik-tarik tali dengan Tuhan, tak ada. Tapi ada satu lagi nazar, nama dia nazar makruh. Nazar yang makruh, iaitu nazar, ya Allah, kalau tahun ni parti saya menang, saya pergi umrah. Yang tu nazar makruh. Maknanya dia macam, kalau ya Allah, kalau you tak bagi, I tak buat. Kalau you bagi, I
I buat macam tarik-tarik macam yang tu makruh. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW disebut nahan Nabi SAW anin nazar. Nabi melarang daripada nazar. Kadang-kadang tapi Nabi bukan larang itu larang haram, tetapi larang makruh. Nabi tak bagilah. Sebab nazar jenis ni dia macam kita ni memang kedekut dengan Tuhan. Dapat baru nak buat. Jadi yang ni nazar yang paling banyak orang kita buat kan. Bukan nazar yang kosong tu. Nazar yang kosong itu yang dipuji. Ya Allah, tahun ni ataupun bulan ni aku janji pergi masjid setiap hari kan. Saya pun tak boleh nak janji, takut kan. Kan. Nah, tapi kita berusahalah. Sebelum kita berjanji, kita berusaha. Ya Allah, tahun ni Isnin kami saya puasa. Okey. Jadi Allah Taala orang yang bernazar secara kosong ni, maknanya tak ada janji nak tarik tali dengan Tuhan ni, yang ni yang Tuhan puji. Allah Taala sebut di dalam surah Al-Insan, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang baik, yufu nabi innal abrar, orang-orang yang baik itu akan minum daripada gelas yang padanya ada mizajuha kafura, dalamnya ada kafur kan, kafur, minuman yang sedap lah di syurga. Tuhan cakap orang-orang baik ni esok dia akan jalan-jalan kat syurga, minum macam tu. Allah gambarkan situasi di dalam syurga. Maknanya kita minum ni benda yang kita kalau lapar kita tak minum, kita makan. Tapi orang yang macam kenyang, relax ni dia akan macam relax minum kan, macam tu. Lepas tu di antara orang-orang yang baik itu Allah Taala sebut yufuna bin nazri, orang yang menyempurnakan nazar dia. Yang ni dia kalau dia janji dengan Tuhan dia buat. Yufuna bin nazar. Masuk dah ke isyak tuan-tuan? Masuk dah isyak? Tak apalah, kita tangguhlah tajuk nazar ni dulu. Ada soalan tuan-tuan? Sebab kan nak apa benda ada tahlil lah pola kan. Kalau misalnya lembu tu dia kena langgar, lepas tu nak mati kan, dia pun sembelih tu daging tu dia bagi-bagi orang. Jadi tak boleh. Okey, pertama sekali potonglah tu. Kalau langgar lembu kan, daripada dia sebelum dia jadi bangkai kita pun sembelih, dapatlah halal. Tapi dia tak halal lagi tu. Lembu tu siapa punya kan? Lembu tu siapa punya? Kena minta izin dululah. Minta izin. Kecuali kalau lembu tu lembu liar betul, memang tak tahu siapa punya. Tak mengaku lembu kan? Kenapa dia tak mengaku? Kena saman lembu dia merayau ya. Tapi saman taklah semahal lagu lembu tu. Nanti rugi insurans tak cover kalau tak ada insurans lah. Okey, kalau betul memang takkan kita tahu dah tak ada orang tuntut, maknanya bolehlah dibagikan. Maksudnya orang tu memang tak akan mengaku dah, kita tahu. Sebelum dibazirkan kita boleh bagi. Jadi maknanya orang yang berkuasa di kawasan tu dah tentukan hukum di situ kan. Jadi apabila hakim di satu kawasan itu dia boleh jatuhkan ataupun dia boleh tentukan sesuatu hukuman sebab orang tak mengaku. Jadi okey. Rasanya macam susah nak hidup lembu tu kan. Kalau nak kena biar. Kalau terus sembelih? Mana dia accident terus sangat, terus sembelih makan, mana tak boleh makan sebab azab dia dah sakit tu. Terus sembelih dia. Okey, wallahu taala alam. Pertama sekali ada itu mungkin satu kaedah yang diletakkanlah untuk sebab apa tujuan sembelih tuan-tuan? Tujuan dia adalah nak keluarkan darah. Yang mana darah itu haram dimakan. Jadi kita keluarkan darah dengan cara yang paling baik yang ataupun paling bagus, iaitu kita terus buang leher dia. Jadi kalau dia accident lalu kita pun sembelih dia kan, sembelih darah tu keluar tak? Keluar dengan kaedahnya dan
Kita boleh makan, sepatutnya kita boleh makan. Tak perlulah untuk kita tunggu setengah jam ke, sejam ke, tak perlu pun kan. Hidup lagi tak kan. Kan. Jadi Allah Ta'ala alam lah. Tapi asalnya untuk kita keluarkan darah sahaja kan. Dan kalau kita bunuh dengan cara tu, maksudnya dia mati tu dengan sembelihan kita, bukan dia mati sebab aksiden ataupun dia mati sebab dah tak tahan sakit mati kan. Jadi sebelum dia mati macam tu, kita sembelih dulu lah. Ya. Yes, tak terseksa atau dan tak dibazirkan juga, ataupun dia jadi bangkai kan. Dia jadi bangkai dan tak boleh nak makan. Tak boleh nak makan. Allah alam lah. Kalau mungkin ustaz yang bagi jawapan tu dia, tapi saya tak tahu benda tu maknanya nak kena tunggu sehari dulu kan. Sehari tu. Rasanya memang mati lah. Kalau simpan dulu memang mati lah kan. Dibazirkan lah maksudnya dibazirkan. Limau makan kan. Limau dah bau darah dulu. Ada soalan tuan-tuan? Tak ada? Okey, kita tutuplah majlis kita. Kita sambung nazar minggu ataupun bulan depan. Selepas pilihan raya ni kita tengok siapa menang. Okey. Nas'alullah ta'ala yanfa'na bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Azan.